Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi untuk siri yang ke-14 pada hari ini mengenai ketokohan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi semalam siri yang lepas kita bincangkan mengenai ketokohan Sayyidatina Aisyah dalam bidang keilmuan, iaitu kita ambil sedikit tentang tafsir. Jadi hari ini kita nak ambil lebih lanjut lagi bagaimana dalamnya ilmu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengenai ilmu tafsir. Sebab kebanyakan sahabat akan bertanya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mengenai Al-Quran yang mereka tidak faham. Jadi contohnya disebutkan di sini bahawa Aisyah radhiyallahu an adalah orang pertama menerima Al-Quran dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung setelah diturunkan. Aisyah menuturkan surah Al-Baqarah dan An-Nisa diturunkan saat aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada surah Al-Baqarah dan surah An-Nisa diturunkan di saat beliau duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara umum, iaitu beberapa alasan yang membuat Aisyah mampu memahami makna setiap ayat Al-Quran dan serta menentukan kandungan apakah maksud yang sebenar, ya. Dan di samping itu Aisyah radhiyallahu anha juga adalah dia juga tahu cara beristimbat sesuatu hukum berdasarkan Al-Quran dan hadis. Istimbat hukum maknanya proses nak mengeluarkan hukum daripada ayat Al-Quran, sesuatu ayat Al-Quran ataupun hadis. Itu kena belajar panjang pula, ya. Jadi dia akan daripada ayat tu akan keluar hukum mengenai tayamum ke, mengenai wuduk ke dan sebagainya daripada ayat Al-Quran dan hadis. Jadi Aisyah adalah orang yang pakar di bidang itu. Sebab apa? Sebab dia hidup bersama Nabi dan dia akan bertanya. Dia memang sifat dia suka bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kalau nak sumber yang sahih adalah daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Disebutkan di sini bahawa pernah sejumlah orang datang kepadanya untuk bertanya tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Aisyah radhiyallahu menjawab, "Tidakkah kalian membaca Al-Quran? Sesungguhnya akhlak baginda adalah Al-Quran." Maksudnya ada orang tanya bagaimana akhlak Nabi? Akhlak Nabi dia kata kalau nak tahu bacalah Al-Quran. Itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidup selari dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada orang bertanya lagi, ceritakan kepada kami tentang Qiyamul Lail Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang Qiyamul Lail Nabi. Aisyah radhiyallahu anha menjawab, tidakkah kalian membaca surah Ya Ayyuhal Muzammil? Ya, Muzammil. Di mana kamu baca surah Muzammil tu, kamu tahulah bagaimana sifat qiyam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan contoh, kita boleh ambil 1-2 contoh ayat-ayat Al-Quran yang ditanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Contohnya ialah ayat, contohnya ada orang bertanya, sahabat bertanya mengenai ayat surah Yusuf ayat 12, surah Yusuf ayat 110. Bunyi ayatnya, hatta iza stai'asar rusulu wa zannu annahum qad kuzibu ja'ahum nasruna fanujjiya man nasha wa la yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin. Maksudnya orang-orang yang mendustakan agama Allah itu telah diberikan tempoh yang lanjut sebelum ditimpa dengan azab.
hingga apabila rasul-rasul berputus asa terhadap kaumnya yang ingkar dan menyangka bahawa mereka telah disifatkan oleh kaumnya sebagai orang-orang berdusta, datanglah pertolongan kami kepada mereka, lalu diselamatkan sesiapa yang kami kehendaki. Ingatlah bahawa azab kami tak akan dapat ditolak oleh sesiapa pun daripada menimpa kaum yang berdosa. Surah Yusuf ayat 110. Jadi Urwah, aku iaitu Urwah, ya. Urwah bertanya kepada Aisyah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an, ayat ini dibaca kuzibu atau kuzibu. Dia tanya ayat ni sebenarnya nak baca macam mana, kuzibu dan kuzibu. Maknanya kalau kuzibu didustai, kalau kuzibu didustakan. Lalu Aisyah radhiyallahu an menjawab kuzibu, maknanya didustakan. Yakni jadi mereka yakin bahawa kaum mereka telah mendustakan mereka dan bukan sekadar sangkaan. Dibaca dengan kuzibu tu, makna para rasul ni yakin bahawa kaum mereka dusta, bukan hanya sangkaan mereka. Kuzibu, makna berlainan ayat kuzibu dengan kuzibu. Itu contoh, ya. Dan contoh yang lain, maknanya di sini ialah sampai ketika para rasul itu tidak mempunyai harapan lagi akan keimanan orang-orang yang mendustakan mereka. Itu makna ayat tadi, kuzibu tadi. Dalam kalangan kaum mereka, dan ketika mereka sampai keyakinan bahawa pengikut mereka juga telah mendustakan mereka, ketika itulah baru datang pertolongan Allah. Maknanya rasul-rasul ni dah tahu tak ada harapan kaum yang mendustakan mereka. Ada setengah kaum, contoh Nabi Nuh, ya, yang dustakan nabi-nabi. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada kaum yang menentang ajarannya pada peringkat awal di Mekah. Jadi mereka dah rasa kalangan mereka ni dicerita para rasul, ya, ar-rusulu, para rasul. Jadi contoh Nabi Yunus dan sebagainya. Jadi mereka dah yakin pada tahap keyakinan, barulah akhirnya Allah datang, pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu contohlah, ya, bahawa pengikut mereka juga telah mendustakan mereka, kerana itulah baru datang pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu contoh. Sama juga contoh istinbat, contoh penerangan ayat daripada sahabat yang bertanya pada Aisyah radhiyallahu anha. Baik, seterusnya kita lihat ialah contoh ayat lain, iaitu tafsir surah Al-Baqarah ayat 238. Ayatnya berbunyi, ayat 238, hafizu 'alas salawatil was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafizu 'alas salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jadi para sahabat berbeza pendapat. Surah Baqarah ayat 238. Dengan ayat ini, peliharalah semua solatmu dan peliharalah solat wusta, berdirilah untuk Allah dalam solatmu dengan khusyuk. Jadi para sahabat berselisih pendapat, banyak pendapat. Contohnya Imam Ahmad meriwayatkan dari Musnad Zaid mengatakan, Zaid bin Sabit mengatakan solatul wusta ialah zuhur. Ada mengatakan solatul wusta adalah subuh, tetapi bila ditanya pada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an, bila mengatakan solatul wusta adalah asar, solat asar. Inilah yang diambil oleh para ulama bahawa itu adalah solat asar. Itu contoh-contohlah, ya, antara huraian Ummul Mukminin Aisyah tentang Al-Quran. Dia dapat detailkan, dapat istinbat hukum dan sebagainya, kerana Ummul Mukminin ini dia bersama Rasulullah. Jadi Rasulullah akan terangkan kepada beliau, dan dia adalah waktu masih muda, maka ingatannya masih kuat, ya, amat kuat. Baik, habis mengenai Al-Quran. Sebenarnya banyak mengenai Al-Quran, jadi cukuplah sekadar 2 ayat yang kita beri contoh. Para sahabat dari masa ke masa Sayyidatina Aisyah ada, mereka memang bertanya Aisyah apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat.
Yang seterusnya kita akan lihat ialah topik kedua, iaitu ilmu Aisyah di bidang hadis. Ya, di bidang hadis. Tadi di bidang Al-Quran, ilmu Al-Quran. Tidak syak lagi bahawa objek ilmu hadis adalah zat yang tidak syak lagi bahawa adalah zat dan peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Siapa yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendapat anugerah menemaninya lebih dekat, maka dia akan mendapatkan ilmu itu lebih banyak. Jadi Allah mentakdirkan Ummul Mukminin Aisyah adalah mendapat anugerah besar dan jatuh lebih banyak anugerahnya untuk mendengar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an tersedia segala cara dan sebab membuatnya menempati kedudukan tinggi dan mengambil kesempatan yang lebih banyak untuk menuntut ilmu hadis langsung dari lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa perantaraan yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menikahinya 3 tahun sebelum hijrah. Pada masa itu tak sehari pun terlewat bagi baginda untuk datang ke rumah Aisyah radhiyallahu an sebelum dia duduk serumah dengan Nabi. Sebab itu kita dah bincang 3 tahun dia duduk dengan bonda dengan keluarganya dahulu. Adapun setelah hijrah, Aisyah tidak dapat menyertai Rasulullah selama lebih kurang 6 bulan kerana dia masih duduk dengan keluarga Abu Bakar radhiyallahu an. Kemudian barulah bulan Syawal barulah Aisyah menyertai beliau sehinggalah Nabi wafat. Meski awal Islam suka dukanya terjadi saat Aisyah masih kecil, tetapi kecerdasan Ummul Mukminin Aisyah dan ingatan yang kuat telah menyempurnakan hal-hal yang kurang pada masa kecilnya. Ummul Mukminin Aisyah menyedari betul apa yang terlewat pada masa kecil. Masa kecil hanya 2-3 tahun sahaja. Aisyah radhiyallahu an adalah sosok wanita yang belia. Umur ini membuatkan pertumbuhan akal dan pandangan pemikiran yang berkembang dan bertambah mendalam. Dia memang ditakdirkan untuk mendapat anugerah menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat beliau secara layaknya. Hasilnya dia menjadi sosok wanita yang berilmu luas dan tahu banyak tentang kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berita-berita melebihi Ummul Mukminin yang lain. Bukan kata Ummul Mukminin yang lain tak tahu, tapi Aisyah ni lebih banyak mengenai kisah hidup Rasulullah yang disebut sebagai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ditambah pula disebutkan di sini bahawa mereka hanya mendapatkan giliran Aisyah mendapat 2 hari, sehari miliknya dan sehari milik Saudah. Saudah ni adalah isteri Nabi yang sudah tua, jadi gilirannya diberi kepada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi dia dapat 2 hari. Jadi yang isteri lain 1 hari, 1 dari 8 hari sebab 8 orang. Jadi dia dapat sehari-sehari ya. Jadi Aisyah ni dapat 2 hari. Di samping itu bilik Aisyah berada dekat, bahkan menempel dengan Masjid Nabawi sebagai madrasah pertama dalam Islam. Jadi Nabi mengajar dan mentarbiah para sahabat adalah di Masjid Nabawi. Jadi sudah tentu Aisyah sentiasa bersamanya sebab bilik dia dekat dengan menempel saja dengan di dalam masjid itu. Gurunya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang utama. Jadi wajarlah Aisyah radhiyallahu an tidak tertanding dengan Ummul Mukminin yang lain di dalam bidang hadis dan asar ya. Aisyah dianggap sebagai salah satu daripada penghafal sunnah yang terkemuka di kalangan para sahabat. Tak ada seorang sahabat pun yang menyamai kedudukannya di bidang hadis kecuali 5 orang sahabat lelaki. Maknanya tak ada yang dapat menandingi Ummul Mukminin Aisyah melebihi daripada sahabat lain kecuali 5 yang lelaki, iaitu Abu Bakar radhiyallahu an, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum. Mereka semua memiliki kedudukan tinggi dalam anugerah bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka memiliki daya ingatan tinggi serta kepahaman yang tinggi.
serta pandangan dan pemikiran yang jauh lebih tinggi dari Aisyah, tetapi isteri tetap isteri, ya. Apa yang diketahui Aisyah selama beberapa bulan tidak mungkin diketahui oleh para sahabat selama beberapa bulan. Berbanding dengan para sahabat ni sibuk dengan tugas khalifah, tugas pemerintahan, masalah sosial. Jadi yang berdamping setiap hari dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an. Sebab itu dia banyak mengetahui mengenai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan di sini bahawa Sayyidatina Aisyah meriwayatkan sebanyak 2,210 hadis, ya, berbanding Abu Hurairah 5,000, Abdullah bin Umar 2,000 lebih, ya, Anas bin Malik 2,000. Jadi Aisyah radhiyallahu an adalah tempat keempat, ya, selepas pertama Abu Hurairah sebanyak 5,364, ya, jumlah riwayat hadis. Abdullah bin Umar 2,630, Anas bin Malik 2,286 dan Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu an 2,210. Lepas tu diikuti oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an 1,660, Jabir bin Abdullah radhiyallahu an 1,540, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an 1,170. Ini adalah antara 7 orang periwayat hadis yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu jumlah periwayatan hadis, ya. Jadi setakat itu insya-Allah kita akan panjangkan lagi mengenai periwayatan hadis Aisyah radhiyallahu an, ketokohan Aisyah radhiyallahu an dalam bidang hadis. Ini kepakaran dia. Jadi insya-Allah kita sambung pada siri akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.